Baik, 12,528 kes positif hari ini, di mana Selangor sahaja catat 4,985 kes, namun sudah pun tiada PKPD. Minggu depan kita akan saksikan sambutan Aidiladha dan ibadah korban berjalan. Ya, ada SOP yang ketat tetapi kapasiti masjid juga dihadkan dan juga ditetapkan. Namun untuk kita melihat dan juga memahamkan tentang SOP ketat, lebih-lebih lagi ketika kita berdepan dengan penularan varian Delta yang hanya ambil masa 15 saat untuk jangkitan. Ada kalanya kita rasa memenatkan. Namun usaha tidak terhenti kerana selagi bernyawa dan juga bernadi, kemaslahatan umum harus kita letak di tempat yang tertinggi. Saya Najib Arif, ini Fokus minggu depan. Sambutan Aidiladha yang bakal tiba berbeza dengan tahun sudah. Tahun lepas kita masih boleh meraihkan bersama dengan keluarga kerana kes begitu rendah pada ketika itu. Namun tahun ini berbeza sekali dengan hanya mampu diraihkan bersama keluarga serumah mungkin. Namun ibadah korban tetap dibenarkan dengan syarat yang ketat dan juga tertentu. Persoalannya, adakah mudah SOP ini dipatuhi ketika kita melaksanakan ibadah korban? Persoalan tentang mengimbangi tuntutan agama dan juga kemaslahatan umum juga sudah pun lama kita bincangkan. Bagi membincangkan lebih lanjut, saya bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Zukairi Muhammad Rani, pakar perubatan kesihatan awam yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Prof. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Prof, pertama sekali, kalau kita lihat solat sunat Aidiladha ini dibenarkan di beberapa buah negeri, di kebanyakan kawasan sebenarnya dengan kapasiti yang terhad, ada 51 masjid dan sebagainya. Begitu juga dengan ibadah korban yang ditetapkan di kawasan tertentu seperti di kawasan veterina, di kawasan masjid boleh, tetapi dengan kapasiti dan juga SOP yang begitu ketat sekali. Persoalannya untuk menjamin pematuhan SOP ini di sebalik kes yang semakin tinggi pada ketika ini. Sekarang hari ini saja lebih 12,000. Bagaimana pandangan Prof untuk kita memastikan bahawa dalam kita meraihkan Aidiladha itu, SOP ini bagaimana untuk kita kawal untuk dipatuhi? Najib, Hari Raya Aidiladha yang bakal tiba beberapa hari lagi memang dinanti-nantikan oleh umat Islam di seluruh dunia kerana ibadah korban yang diadakan bersama dengan Hari Raya ini. Dan telah diumumkan oleh Jabatan Agama Negeri, beberapa negeri tentang kebenaran solat tersebut dengan jumlah yang terhad. Jadi saya menyeru kepada mereka yang akan terlibat solat supaya mematuhi SOP yang ketat sepanjang masa. Jadi scan QR code MySejahtera bila sampai ke tempat-tempat menunaikan solat, sama ada di masjid ataupun di surau. Dan selain daripada pemakaian pelitup muka sepanjang masa, lebih bagus dua lapisan. Hendaklah para jemaah kekalkan penjarakan fizikal. Dan sebenarnya lebih bagus jika diadakan di tempat yang terbuka, mempunyai pengudaraan yang baik berbanding dengan tempat yang tertutup, terkurung di dalam berhawa dingin. Kerana seperti yang kita tahu, varian Delta ini dia ganas dan mudah untuk merebak, dan antaranya pengapungan virus dalam udara boleh menyebabkan penyebaran boleh berlaku. Dan saya kira keutamaan boleh diberikan kepada jemaah yang telah lengkap menerima dos vaksin mereka. Dan apabila telah solat ataupun sebelum itu, jangan sekali bersalaman, berpelukan apabila bertemu dengan individu lain. Dan kita hendaklah buktikan dengan kebenaran yang diberikan untuk kita solat ini, kita tidak mensia-siakan atau mengkhianati keistimewaan ini. Dan untuk ibadah korban pun SOP yang sama diamalkan sepanjang masa. Lebih bagus sekiranya diadakan di rumah-rumah sembelihan berbanding di kawasan masjid ataupun kawasan surau untuk menghadkan jumlah orang berkumpul dalam satu-satu masa. Prof, apa pandangan Prof? Kerana ada yang mungkin melihat bahawa individu yang akan terlibat dalam proses ibadah korban ini harus diberikan suntikan segera jika mereka belum mendapat dan sebagainya. Setidaknya 1 dos untuk memastikan bahawa mungkin sedikit sebanyak keselamatan itu dijamin. Pada pandangan Prof sendiri.
Sebenarnya saya kira kalau nak diberikan pada hari ini ataupun esok telah agak terlambat ya, kerana untuk membina imuniti kita memerlukan masa beberapa hari, dan sebenarnya imuniti yang bagus terbina hanyalah setelah lengkapkan dos itu. Sekiranya beliau mengambil suntikan imunisasi yang memerlukan 2 dos, maksudnya 2 minggu selepas dos yang kedua barulah imuniti tersebut terbina dan berkesan untuk sepenuhnya untuk melawan penyakit. Jadi saya kira boleh diganti dengan kaki tangan lain mungkin, ataupun kita beri prioriti ataupun kita berikan keutamaan kepada mereka yang telah dapat dos tersebut sebelum ini. Prof, bukan itu sahaja. Kita melihat bahawa hari ini ada laporan yang mengatakan bahawa berlaku rentas negeri berdasarkan kita melihat kepada jumlah kenderaan yang banyak menghala ke Pantai Timur sebagai contoh. Ini berlaku setiap kali perayaan kita melihat ini berlaku. Dan mereka ada kebenaran, mungkin juga menyalahgunakan kebenaran rentas negeri tersebut untuk meraihkan Aidiladha. Bagaimana itu kita melihat? Kerana sudah kita melihat lonjakan ini pasca Aidilfitri yang lepas. Di mana sebenarnya silapnya? Kerana pada hari ini juga Timbalan Menteri Besar Kelantan sendiri mengatakan bahawa kerajaan Kelantan juga hairan bagaimana kebenaran ini boleh wujud dan sebagainya. Di mana kekurangannya dalam pengawalan tersebut, Prof? Yang pertama ialah sikaplah. Sekiranya sikap individu itu menyalahgunakan kebenaran rentas negeri yang dikeluarkan atas sebab pekerjaan ataupun perniagaan. Ia bukan saja perbuatan yang tidak bertanggungjawab, sikap yang tidak bertanggungjawab, malahan ia adalah salah di sisi undang-undang. Dan kita patut ambil iktibar lonjakan kes selepas Aidilfitri yang lalu. Sehingga kini kita masih belum berjaya menyaksikan penurunan kes, dan kes sentiasa tinggi, tidak ada penurunan kes yang ketara. Dan pada hari Raya Aidiladha ini ataupun yang disebut juga Hari Raya Korban, pengorbanan kita untuk sambut Hari Raya di rumah dengan ahli keluarga terdekat serumah hendaklah dilakukan. Ini adalah supaya penularan wabak tidak berlaku. Kalau kita buat perjalanan, terutamanya perjalanan itu jauh yang kita lakukan, apatah lagi merentas daerah, merentas negeri, mendedahkan diri kita, diri individu tersebut kepada banyak risiko sepanjang perjalanan. Ada kemungkinan untuk mendapat jangkitan, ataupun sekiranya dia telah terjangkit, dia ada kemungkinan untuk menjangkitkan ramai orang. Dan apabila tiba di destinasi, di kampung pun berupaya mendapat jangkitan ataupun menjangkitkan kepada individu lain. Dan sebenarnya pengesanan kontak itu agak sukar dilakukan kerana ramai yang terlibat, jauh perjalanan, merentas negeri, merentas daerah. Ini adalah suatu yang patut kita elakkan dan patut kita tegak dan kawal. Itu adalah kepentingan utama, dan kita melihat bahawa ini menuntut bahawa society as a whole lah, kesedaran ramai juga kan, paling penting. Prof, kalau kita lihat PKPD di Selangor ini tamat, dan kita lihat hari ini sahaja kalau kita lihat apabila saya berbual dengan rakan-rakan sekerja dan sebagainya, kenderaan berpusu-pusu keluar dan sebagainya. Kita faham sudah lama mereka mungkin berkurang di rumah dan sebagainya, namun ini bukanlah masa untuk kita keluar sesuka hati dan sebagainya kerana kes masih lagi tinggi, terutamanya di Selangor ini. Bagaimana untuk kita melihat bahawa penambatan ini berlaku sebelum Aidiladha ini? Adakah ini akan memburukkan keadaan? Bagaimana untuk kita membaca semua keputusan-keputusan ini? Sebenarnya penambatan PKPD yang dilakukan kerana indikator-indikator yang telah ditetapkan. Apabila telah mematuhi indikator tersebut, maka PKPD itu ditamatkan. Dan sebenarnya penambatan PKPD ini bukan bermakna kita telah bebas daripada pandemik. Tanggungjawab kita untuk terus patuh kepada SOP masih perlu kita teruskan selagi COVID-19 ini belum diisytiharkan tamat. PKP Kendiri wajar dilakukan, walaupun ada di antara kita yang telah menerima vaksin, ada 1 dos, 2 dos, kelonggaran SOP masih belum dikuatkuasakan. Dan selagi
kita belum mencapai kadar imunisasi yang tinggi dalam masyarakat kita keseluruhannya. Lagi itu kita masih perlu patuh dan hanya melakukan perjalanan apabila perlu saja. Sehingga tidak ada keperluan yang mendesak ataupun ingin pulang ke kampung untuk melakukan ziarah misalnya, tangguhkan dulu niat tersebut sehingga ramai daripada kita, majoriti daripada kita telah mendapat perlindungan yang sewajarnya daripada vaksin. Prof, bercakap tentang vaksin ini, kalau kita lihat Malaysia ini mencatat nombor 2 di dunia tertinggi dan sebagainya. Adakah faktor ini saja cukup untuk kita memberikan sedikit kebebasan kepada orang ramai meskipun kes masih tinggi? Bukan itu saja Prof, kita melihat juga kes-kes yang banyak ada catatkan ini sebahagian besarnya adalah di bahagian kategori 1 dan 2. Ini bukan bermakna kita boleh menarik nafas lega, tetapi bermakna mungkin vaksinasi ini pada akhirnya kita melihat kesannya Prof pada ketika ini? Sebenarnya kita masih agak baru bermula dan baru kita ingin mempertingkatkan dengan lonjakan kapasiti dan sebagainya. Dan ada laporan nyatakan bahawa ada warga emas yang masih belum menerima vaksin. Sebab itu diumumkan oleh YB Menteri Kesihatan memberikan mereka ini kebenaran ataupun keistimewaan untuk walk-in. Jadi ini membuktikan bahawa golongan yang sepatutnya kita lindungi masih belum terlindung sepenuhnya. Dan selagi golongan rentan, khususnya golongan rentan lah, kalau mereka ini mendapat jangkitan, mereka ini ada kebarangkalian untuk mendapat jangkitan terus. Selagi mereka ini belum dilindungi sepenuhnya, ya, kita boleh dikatakan belum lagi cukup untuk kita membebaskan ataupun melonggarkan. Dan apabila telah tamat fasa kedua, ramai ataupun hampir semua warga emas diberikan, ya, fasa ketiga, walaupun sekarang telah bermula di beberapa tempat, kita akan tingkatkan lagi. Di samping itu sebenarnya pendaftaran pun perlu dipertingkatkan kerana ada beberapa negeri lagi yang masih menunjukkan kadar pendaftaran vaksin yang masih belum tinggi. Okey Prof, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami pada jam ini. Itu antara sedikit pandangan Prof Madya Dr. Muhammad Zulkhairi. Ya, kita faham ramai yang merindui kedua ibu bapa mereka, sudah lama mungkin barangkali tidak bersua dan sebagainya, tetapi pada masa yang sama kesihatan, keselamatan mereka itu perlu menjadi agenda utama dalam kehidupan kita kalau kita sayangkan mereka. Terima kasih Prof kerana bersama dengan kami. Kita akan berhenti seketika, kita kembali selepas ini. Baik, ini perkembangan yang baru kami terima merupakan kenyataan media oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini berkaitan dengan sesi persekolahan dan juga pembelajaran sendiri. Kita melihat bahawa mengambil kira situasi semasa pandemik COVID-19 serta perbincangan bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara MKN, Kementerian Pendidikan Malaysia ingin maklumkan bahawa sesi persekolahan secara pengajaran dan pembelajaran di rumah atau PDPR akan diteruskan sehingga 31 Ogos 2021. Ketetapan ini terpakai kepada semua sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan, sekolah swasta dan institusi pendidikan yang berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan juga KPM sentiasa bekerjasama rapat dengan Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 Kebangsaan CITF bagi memastikan kadar vaksinasi dalam kalangan guru, pentadbir dan juga kakitangan sokongan di sekolah dapat terus ditingkatkan sehingga 16 Julai 2021 seramai 253,366 orang guru dan juga pentadbir 61.30% serta 10,876 orang kaki tangan sokongan telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Dan juga mengambil kira kadar vaksinasi ini, KPM telah membuat ketetapan bahawa sekolah akan dibuka secara berperingkat untuk pengajaran dan pembelajaran PDP secara bersemuka bermula 1 September 2021. Dan juga namun begitu, KPM akan terus mengambil kira penilaian risiko oleh KKM dan juga MKN bagi melihat sekiranya terdapat keperluan untuk membuat perubahan terhadap tarikh tersebut. Dan kenyataan ini menyebut dua perkara yang penting
penting iaitu pertama sekali PDPR akan diteruskan sehingga kepada 31 Ogos 2021 dan juga yang kedua PDP secara bersemuka akan dimulakan bermula 1 September nanti namun tertakluk kepada keadaan semasa melihat kepada kes dan juga jumlah vaksinasi di kalangan guru, pegawai sokongan dan sebagainya. Seterusnya, polis mengesan peningkatan kira-kira 5% jumlah kenderaan dari negeri-negeri utara tanah air yang masuki Kelantan melalui sekatan Jalan Raya SJR di Jeli. Hari ini, Timbalan Ketua Polis Kelantan, Senior Assistant Commissioner Abdullah Muhammad Piah berkata, peningkatan peratusan kemasukan kenderaan di SJR itu dikesan berlaku bermula pagi tadi sehingga pukul 12.30 hari, di mana Kerajaan Negeri Kelantan hairan dengan pertambahan kenderaan masuk ke Kelantan sejak beberapa hari ini sedangkan kelulusan rentas negeri hanya melibatkan kes kecemasan. Itu apa yang diperkatakan oleh Timbalan Menteri Besar Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah. Majlis Keselamatan Negara sahaja yang telah menetapkan hanya kes kecemasan membabitkan kematian ataupun pasangan jarak jauh dibenarkan rentas negeri. Itu situasinya yang kita lihat dan juga sudah pasti Wakil Ekstra Wani di Kelantan Fandi Muhammad mengikuti rapat perkembangan ini. Fandi, kalau boleh ceritakan, itu dua kenyataan yang kita lihat. Satu, kenderaan yang melalui SJR di Jeli itu meningkat. Kedua pula, kita melihat bahawa kerajaan negeri pun hairan kenapa meningkat. Bagaimana kalau boleh dirangkumkan kesemua ini? Benar sebenarnya Najib, apa yang berlaku, situasi terkini, keadaan kenderaan di jalan-jalan utama di Kota Baru dan juga luar daripada bandar Kota Baru ini menunjukkan sedikit peningkatan dan seperti yang dilaporkan oleh pihak polis, berlaku peningkatan jumlah kenderaan yang memasuki Kelantan ini di laluan masuk sempadan antara Jeli dan juga Gerik, yang mana kenderaan tersebut merupakan kenderaan dari sebelah utara membabitkan negeri Perlis, Perak dan juga Kedah. Dan peningkatan ini dikesan antara 3 sehingga 5%, di mana sejak daripada pagi tadi sehinggalah kini dikatakan masih lagi berlaku kenderaan ataupun jumlah trafik yang agak sesak ataupun agak tinggi di kawasan ataupun laluan tersebut. Namun begitu, di laluan pintu masuk membabitkan Gua Musang, sempadan antara Pahang dan juga Gua Musang, juga di Pasir Putih, sempadan antara Terengganu dilaporkan tidak mengalami kesesakan dan trafik bergerak lancar. Perkara ini sebenarnya menimbulkan satu kehairanan kepada pihak kerajaan negeri kerana sejak beberapa hari ini berlaku kesesakan sedikit di bandar Kota Baru ini yang menyaksikan mungkin berlaku pertambahan kenderaan yang memungkinkan kepulangan perantauan dari sebelah pantai barat. Yang kita tahu kadar kes di pantai barat khususnya di Selangor dan juga Kuala Lumpur merisaukan ramai pihak. Di Kelantan ini kadar kes sekitar 3 angka. Namun sejak beberapa hari yang lepas Jabatan Kesihatan Negeri telah mengesan 3 kluster baru membabitkan kluster daripada perantauan masing-masing Selangor dan juga Melaka serta Kuala Lumpur yang dikesan di negeri ini. Ini menunjukkan berkemungkinan perantauan yang pulang dalam tempoh seminggu ini turut membawa wabak ataupun turut menyebarkan kes di negeri ini. Untuk itu, kerajaan negeri meminta supaya pihak berkuasa khususnya polis meneliti sebarang surat tunjuk surat kebenaran untuk meretasi negeri, dan pada masa yang sama juga kerajaan negeri telah pun menetapkan syarat supaya setiap perantauan yang ingin pulang ke Kelantan ini perlu mengemukakan hasil ujian saringan COVID-19 sekiranya negatif dan berserta dengan surat kebenaran untuk rentas negeri, mereka dibenarkan memasuki Kelantan ini. Jadi kita dengarkan apa yang diperkatakan oleh Timbalan Menteri Besar Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah. Keputusan Majlis Keselamatan Negara ni tidak boleh balik kecuali dalam kes-kes yang special macam ada kematian, lepas tu pasangan jarak jauh. Kalau saja-saja nak balik tu memang tak boleh. Jadi saya pun heran bila keluar berita tu, orang ramai balik kata macam mana kata. Jadi saya pun tak tahu macam mana. Sebab dia katanya berlaku peningkatan kenderaan pada masa itu yang pelik tu. Jadi kita pun agak kalau bolehnya macam pihak polis lah yang terlibat mengeluarkan surat ni supaya lebih ketat lah dan pastikan orang yang minta kebenaran balik betul-betul layak mengikut peraturan atau PSP. Sebab memang kita dah sebut dah balik ni ada kematian. Penting saja. Kalau saja nak balik tu memang tak boleh.
Najib, sebenarnya saya ada bertemu beberapa orang rakan yang berjaya pulang ke Kelantan ini untuk menyambut sambutan Aidiladha. Setengahnya memaklumkan menggunakan kabel ataupun mungkin menggunakan pengaruh untuk berjaya pulang ke Kelantan ini. Namun seperti yang kita ketahui, sebelum ini Sultan Kelantan, Sultan Muhammad kelima dan juga pihak berkuasa termasuk juga Jabatan Kesihatan Kelantan meminta supaya perantauan menangguhkan perjalanan mereka ke Kelantan ini bimbang kerana kepulangan mereka kelak itu akan menyebabkan berlakunya penyebaran kes ataupun peningkatan kes di negeri ini. Yang mana kita tahu Kelantan salah satu negeri yang begitu meriah untuk menyambut kedatangan Aidiladha ataupun Raya Korban ini, kerana kalau dahulunya setiap rumah pasti mengadakan ibadah korban, pasti menempah lembu, pasti menempah walaupun satu bahagian bagi satu-satu keluarga. Namun seperti yang telah ditetapkan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan ataupun MAIK, SOP untuk ibadah korban pada tahun ini turut diperketatkan, di mana hanya pusat sembelihan yang dibenarkan termasuk Masjid Mukim, bandar dan jajahan, dan juga pusat sembelihan Jabatan Veterina yang dibenarkan untuk mengadakan aktiviti sembelihan korban ini. Jadi apa kata, kita dengarkan apa yang diperkatakan ataupun yang dijelaskan oleh Timbalan yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan ataupun MAIK. Kita telah mengeluarkan dua SOP. Satunya ialah peringkat permulaannya SOP yang membenarkan ibadat korban ini hanya dilaksanakan di rumah sembelihan veterina. Yang keduanya di masjid, bandar, jajahan dan juga mukim. Dan oleh kerana ada ramai permintaan, kerana ada juga setengah-setengah masjid itu tidak mempunyai kawasan yang mencukupi, maka kita dibenarkan mereka memohon tapi dengan menggunakan imam berkenaan di kawasan-kawasan tertentu. Dan kita amat mengharapkan supaya semua rakyat Kelantan mematuhi SOP yang telah kita keluarkan. Najib, sebenarnya SOP yang ditetapkan oleh MAIK itu turut melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun dan juga warga emas, khususnya mereka berisiko menyertai ibadah korban ini. Dan golongan warga emas yang suhu badannya melebihi 30 darjah Celsius juga tidak dibenarkan berada di pusat sembelihan ataupun di pusat tempat melaksanakan ibadah korban itu. Dan pada satu masa hanya 5 ekor ternakan ataupun sembelihan yang dibenarkan untuk dilaksanakan, di mana had ataupun jumlah peserta di kawasan yang ditentukan itu tidak boleh melebihi 10 orang. Itu antara SOP yang ditekankan oleh pihak Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan ini bagi mengekan dan juga mencegah penularan COVID. Dan seperti yang diperkatakan oleh MAIK, pihaknya tidak mahu wujud kluster ibadah korban ataupun kluster Aidiladha yang baru dikesan. Itu yang sebenarnya SOP yang ditekankan oleh pihak berkuasa, supaya tidak wujud ataupun tidak berlaku penyebaran ataupun kluster yang baru seperti mana yang pernah berlaku pada sambutan Aidilfitri yang lepas. Jadi pengalaman yang lepas itu telah diguna pakai dan memberi satu ingatan yang kuat pada pihak kerajaan negeri dan juga pihak berkuasa di Kelantan ini supaya terus mengetatkan SOP dan bersama dengan rakyat Kelantan untuk mencegah penularan wabak COVID-19 ini, Najib. Okey, Fandi. Sudah pasti kita melihat selepas-lepas ini, terutamanya menjelang Aidiladha ini dan juga ibadah korban, bukan sahaja pematuhan SOP itu tapi juga penguatkuasaan untuk memastikan pematuhan SOP itu akan turut kami laporkan dari masa ke masa. Terima kasih Fandi kerana membawakan laporan tersebut. Buat anda yang mungkin ada hasrat untuk merentas negeri dan sebagainya, fikirkanlah kebaik kesihatan dan juga keselamatan ahli keluarga yang kita ingin temui. Kerana pada kita mungkin kita tidak membawa sebarang penyakit, tidak membawa COVID dan sebagainya, namun bukti dan juga data kes selama ini menunjukkan kluster-kluster Aidilfitri ini, mereka pun tidak tahu mereka membawa pulang
dan juga menjadi penyebar kepada COVID-19. Tapi akhirnya ia melarat sehingga mencetuskan kluster Aidilfitri. Ini harus menjadi pengajaran secara peribadi buat kita semua. Sekian saja fokus untuk minggu depan. Kami akan muatkan semua perkembangan di laman web kami extraordinary.com. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.